Dan masa tu dia nampak jelas depan mata dia, depan betul-betul depan muka dia, Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Harith Simon #HariSemalam. Lala korang dah jumpa tu, apa kata korang tekan butang subscribe, lepas tu tekan sekali butang notification tu yang bentuk loceng tu. Manalah tahu korang berminat untuk ambil tahu pasal channel ni, untuk tahu apa yang ada, apa cerita yang ada dalam channel ni. So nanti dia akan keluar notification kalau aku ada upload lagi cerita kan. So dia akan keluar. Khamis datang lagi, diam tak diam, pejam celik, tahu-tahu dah Khamis, dah seminggu je. Malam ni pula aku nak cerita pasal pengalaman yang diceritakan oleh salah seorang subscriber aku yang berada di Kepulauan Borneo. Jauh datang cerita ni. Jadinya korang kalau ada cerita-cerita yang menarik untuk aku ceritakan kat sini, komen lah kat bawah ataupun DM dekat IG aku. IG Harith Simon je. Okey, tanpa aku buang masa banyak-banyak, jom aku nak cerita malam Khamis. Seperti aku cakap tadi, pengalaman ni datang daripada subscriber aku yang berasal daripada Kepulauan Borneo, nun jauh di sana, tepatnya di negeri Bumi Kenyalang. Disclaimer, semua nama dan watak dalam cerita ni akan aku ubah. Supaya korang tak kenal lah siapa dia ni sebenarnya. Macam tu. Macam kat TV-TV tu, ada 3 pengalaman yang dia ceritakan kat aku. Pada suatu hari, Mel dengan adik dia Lisa decide untuk nak menginap dekat hotel. Dekat tempat tu lah, dekat negeri Bumi Kenyalang tu. Diorang ni bukannya nak pergi merantau ke bercuti ke apa, tak. Diorang just nak merasa duduk hotel weekend. Okay, macam orang kata budak-budak sekarang cakap apa? Playing tourist macam tu lah lebih kurang. So diorang pun sajalah cari hotel. So diorang pun cari dekat apps yang mencari hotel tu kan. Cari, jumpalah ada satu hotel ni. Boleh tahan lah, murah lah. Okey lah untuk diorang beradik ni tong-tong satu malam kan. Hotel tu adalah hotel yang terkemuka di Ibu Negeri Bumi Kenyalang tu. Hotel ni dah pernah rebrand sekali dan ditukar nama juga. Dulu nama hotel ni Hotel K. Sekarang nama dia Hotel M. Diorang pun booking lah, murah pun murah kan, satu malam. So sampailah ke tarikh yang sepatutnya diorang check in hotel tu. Diorang pun pergilah memandu ke hotel tu. Sampai je kat hotel tu, Mel nampak suasana hotel tu macam hotel yang biasa, macam selayaknya hotel lah. Dari luar dia pun nampak cantik, macam biasa je, tak ada apa-apa pun. Samalah macam dalam gambar masa diorang booking tu hari. Tak buruk, mewah je. Sesampainya dekat hotel tu, Lisa drop si Mel dulu sebab Lisa nak pergi parking. Mel masuklah ke lobi hotel. Dia masuk lobi hotel tu, lepas tu dia buatlah urusan check-in, pergi receptionist, pergi ambil kunci apa semua itu ini kan. Dah dapat kunci, dia pun naik lift menuju ke bilik dia. So naik lift, sampailah ke tingkat bilik dia tu. Mel keluar daripada lift. Perjalanan daripada lift nak menuju ke bilik dia tu, dia sambil mencari bilik dia tu, lorong koridor hotel tu, suasana dia macam remang-remang cuaca, macam kelam-kelam suram-suram je. Tapi bukan suasana romantik tau. Bukan kelam-kelam in romantic way. Tak. Dia kelam-kelam yang seram punya way. Cari, bilik dia rupanya betul-betul dekat hujung koridor. Dah jumpa bilik, Mel ni pun masuklah kad kunci tu, bukalah bilik dia. Bila daun pintu terbuka, Mel rasakan satu hembusan angin yang sangat lembut menerpa ke muka dia, macam tu je. Bayangkan kau buka bilik hotel, pintu kan ke dalam. So tiba-tiba kau buka pintu ke dalam, angin lalu. Selembut sangat kata dia. Serentak dengan tu terus meremang bulu roma dia, macam rasa meremang lah. Bukan meremang nak terberak, bukan tau. Suasana bilik tu pun dah semacam dah. Ni baru masuk ni. Mel tak sedar hati, dia on semua lampu bagi meriah sikit bilik tu, terang menerang. Dan bila lampu dah terbuka, dia mula rasa diperhatikan pula. Macam seolah-olah ada orang yang tengah berdiri tengok dia. Dengan rasa tak sedap hati, Mel ni pun cek satu bilik tu. Dia buka almari baju dalam bilik tu. Yelah, mana tahu, takutlah dalam tu sebenarnya dah ada orang yang nak menyerang ke apa kan. Selak langsir, dia cek belakang-belakang langsir. Mel pastikan bilik tu betul-betul kosong.
Dan untuk memecah keheningan malam tu, Mel on TV. Pasang je apa-apa movie, apa-apa cerita yang ada dekat TV tu, janji ada suara bunyi TV je supaya tak sunyi. Dan dia pun baring atas katil. Seminit dua je lepas dia rebahkan diri atas katil, dia dengar suara bayi menangis. Sejenis yang menangis minta susu, lapar nak susu. Dengan berfikiran positif, Mel pun ingat ni mesti mungkin daripada bilik sebelah lah. Tapi suara tu terdengar sangat-sangat jelas datang dari depan pintu bilik diorang. Bilik si Mel dengan Lisa ni. Ni masa ni Lisa tak sampai lagi tau. Mel tak puas hati. Mungkin memang ada budak tengah menangis depan pintu bilik dia ke. Mungkin sesat tak dapat jumpa tak jumpa bilik. Tapi itulah, tu bukan suara budak, suara baby. Memang literally suara baby. Suara tu datang daripada arah bilik dia tau. So dia ingat mungkin bilik depan punya penghuni ada baby ke apa kan, baby dia tengah menangis. So okey lah, mungkin bilik depan tu. Tapi kuat gila ni. Macam depan pintu bilik dia. Mel fikir positif dulu. Dia nak pergi check. Dia nak bangun pergi check. Hati dia cakap dia nak bangun ni. Aku nak pergi tengok lah kenapa baby ni menangis. Tapi ada sesuatu yang membuatkan dia macam ada benda yang cakap, ada sesuatu yang cakap, jangan, kau stay je kat situ. Ada macam ada otak dia, suara dalam kepala dia cakap, jangan, kau duduk je kat situ. Dengan rasa takut dan rasa ingin tahu, Mel WhatsApp adik dia, Lisa. Tanya dia, kau dah kat mana ni? So Lisa jawab dia tengah tunggu lift, on the way lah, dah nak sampai dah ni. Suara tu masih lagi kedengaran untuk beberapa minit. Dan akhirnya suara tu berhenti betul-betul sebelum suara ketukan dari pintu bilik dia. Mel bukannya happy Lisa dah sampai, berbelah bagi pula perasaan dia sekarang. Nak buka pintu ke tak? Sebabnya bunyi suara bayi menangis tadi tu berhenti betul-betul. Exactly, berhenti je tu bunyi ketuk pintu. Entah betul ke Lisa tu. Mel hanya pasti itu Lisa bila dengar suara Lisa panggil daripada luar. Oi Mel! Sambil dia ketuk lah. So okay, confirm tu Lisa. So Mel pun pergilah buka pintu. Dia buka je pintu, Lisa dekat depan dan Lisa terus marah dia. Lambatnya kau buka pintu, kau buat apa, kata dia. Mel tergamam. Bukan sebab kena marah dengan Lisa ataupun bukan sebab Lisa, tapi dia tergamam. Depan bilik dia hanya ada bilik macam bilik pilih bomba, macam ada fire extinguisher, bilik bomba. Tak ada bilik yang bertentangan. Kan tadi dia ingat suara bayi tu datang daripada depan bilik dia. Tapi depan bilik dia tak ada bilik lain. Bilik Lisa dengan Mel ni sejenis yang hujung sekali dan ada satu je. Lisa pun masuk bilik, tengok-tengok keadaan bilik sambil letak barang, susun-susun barang atas dia punya end table, dia punya side table ke apa, dekat almari. Sambil-sambil tu dia masuk bilik air. Dia mundar-mandir lah kat situ kan. So Mel ni terus lepas dia buka pintu, dia terus pergi ke katil lah, dia duduk. Si Lisa ni ya je berborak dengan kakak dia. Kau gini cakap. Tapi si Mel ni punya respon, dia macam tanya sepatah, jawab sepatah. Dia masih terfikirkan suara bayi yang dia dengar tadi. Dia tak nak ceritakan kat Lisa lagi sebab takut si Lisa ni pun takut. Dah siap Lisa ni mondar-mandir, dah siap macam tukar pakaian semua kan. Dia pun baringlah atas katil dia. Bila diorang dua-dua baring atas katil masing-masing, suasana bilik tu sunyi. Hanya ada suara TV aja yang main. Diorang tak bercakap apa-apa. Tiba-tiba senyap je. Hening je. Keadaan senyap tu lebih kurang 5-6 minit juga tau. Tiba-tiba, entah macam mana, dua-dua ni tengah baring atas katil kan. Tiba-tiba dua-dua menghadap sama-sama. Dia macam ada cue tau. Serentak dua-dua tengok macam ada magnet. Mel tanya adik dia, kau rasa tak apa yang aku rasa? So Lisa jawab, aku rasa tak apa yang kau rasa ni, kata dia. Lain macam bilik ni. Mel tanya Lisa, berapa hotel ni satu malam? Berapa bilik ni satu malam? Dia kata. Lisa jawab, RM100 je. Dengan tak ada rasa rugi, Mel cakap, jom cari hotel lain. Lisa terus setuju dan diorang pack balik barang-barang yang diorang dah keluarkan tu. Tapi nasib baiklah sikit-sikit dia dah duduk hotel kan. Diorang packing balik, terus keluar daripada bilik tu. Perjalanan diorang turun daripada bilik ke lift, lift ke lobby, lobby ke parking kereta,
Mel tak cerita apa-apa pun dekat Lisa apa yang berlaku dekat dia tadi. Yang si Lisa ni pula ikut je akak dia pergi mana pun. So, diorang check out lah. Penginapan diorang dekat hotel tu tak sampai sejam pun. Lepas diorang keluar daripada hotel tu, diorang pun cari pula hotel lain. Pusing, nasib baik diorang jumpa. Kalau tak jumpa pun, diorang balik je lah rumah semula. Kawasan tu juga dalam kawasan bandar juga. So, next hotel yang diorang jumpa ni, hotel yang tu okey lah, meriah tengah-tengah bandar. Suasana dia pun meriah sikit lah. Tak seram-seram macam tadi. Dan dekat hotel yang baru tu, barulah si Mel ni cerita dekat Lisa apa yang berlaku kat dia tadi. Lisa pun cerita juga apa yang dia rasa. Dia masuk je bilik tu, daripada dia mundar mandir tadi tu, pergi toilet, pergi packing unpack barang apa semua tu, dia sentiasa rasa ada orang tengah tengok dia. Tu pasal lah masa Mel cakap jom check out, cari hotel lain, terus si Lisa ni setuju. Memang tidaklah nak duduk lagi kat situ. Cerita kedua berlaku dekat rumah sewa dia pula. Mel ni bekerja dekat bandar S, dekat daerah S, dekat Bumi Kenyalang tu juga. So, S dengan kampung dia ni jauh. Dia tinggal lah dekat rumah sewa. Dia tinggal sorang-sorang. Yang bestnya, si Mel ni tinggal dekat rumah pangsa yang tingkat yang dia duduk tu, tingkat 4 kalau tak silap. Hanya ada dia je. Kenapa dia pilih rumah tu? Tempat kerja dia dekat dengan rumah tu. Sangat dekat. Sampaikan dia pernah rasa rugi bayar kereta bulan-bulan. Sebab dia ni pergi balik kerja jalan kaki je. Sepanjang dia duduk rumah tu lebih kurang 5 tahun, tak adalah kejadian yang teruk, kena kacau yang teruk sampai nak pindah ke apa. Cumanya ada satu kejadian ni yang dia masih ingat dan dia tak habis fikir sampai sekarang apa yang sebenarnya berlaku. Macam ni cerita dia. So ada satu hari ni dia decide nak tukar phone baru. Sebab phone lama dia dah barai. Biasalah bila dah sampai masa dah patut kena tukar. Dia pun pergilah town, pergi cari phone, pusing, dapatlah phone baru. Phone baru kedai. Dapat je phone baru, sampai rumah dia buat proses pemindahan data daripada phone lama ke phone baru. Tukar SIM card, memory card, synckan balik semua email apa semua kan. Segala daripada phone lama dia transfer lah ke phone baru. Selesai semua benda, dia phone off phone lama dan letak dekat tepi katil, meja tepi katil macam side table. Dia letak je kat situ, dia letak. Keadaan phone lama tu off dan tepi katil. By the way, dekat rumah dia ni, dalam rumah dia hanya tinggal dia dengan kucing dia. Mel ni pencinta kucing. Sampaikan notification telefon pun dia letak bunyi kucing, bunyi anak kucing. Tapi notification bunyi anak kucing tu dekat phone lama dia. Phone baru dia tak pakai. Dan ada satu malam ni, tengah-tengah Mel on the way nak tidur, dalam keadaan mamai-mamai antara sedar tak sedar tu, dia dengar bunyi kucing yang sebiji macam notification dari phone lama dia tu. Dia ingatkan bunyi kucing dia. So dia buat tak tahu je lah, dia sambung gila tidur. Yelah, dah mamai-mamai nak layan mata kan. So baik, daripada terjaga, baik layan je mata terus. Esoknya dalam keadaan yang sama, tengah mamai-mamai nak tidur, bunyi lagi notification kucing dia tu dari phone lama dia. Kali ni dia bangun, dia tengok kucing dia apa jadi. Elok je terlentang makhluk tu, tidur. Lagipun bunyi kucing dia dengan bunyi kucing yang dia dengar tadi tu lain. Bunyi kucing yang dekat notification ni macam anak-anak kucing, bunyi anak kucing tau, macam kucing sekolah rendah macam tu. Yang kucing dia ni, kucing dah besar, dah dewasa, maknanya suara dah pecah lah, kira suara garau lah. Mimpi apa katnya kucing tu. Terus dia teringat notification phone lama dia. Dia bangun dan check phone lama dia. Manalah tahu sebenarnya dia lupa nak off. Tapi bila dia check, memang dah off. Skrin dah gelap, tak nyala dah. Memang tak hidup. Kalau hidup pun, SIM card dah tak ada. Notification apa lagi yang masuk. Dan esoknya berlaku lagi. Tapi kali ni, siang-siang remang, petang-petang buta. Masa tu dia dekat ruang tamu. Dia dengar bunyi notification kucing tu. Teruslah dia cari satu rumah. Mana datang bunyi kucing tu? Masih lagi positive thinking si Mel ni. Manalah tahu memang ada kucing sesat dalam rumah dia, ataupun kucing dia bawa balik member-member tak nak beritahu dia. Pusing-pusing satu rumah, memang dah tak ada kucing lain dalam rumah tu. Hanya kucing yang dia ada je, tu je. So dia pun cari pula dekat luar rumah dia. Dia cari dekat koridor, berjalan dekat koridor, sampaikan dia sempat jengah rumah yang kosong kiri kanan rumah dia tu, dia sempat jengah.
Tak ada juga, memang tak ada kucing. So tak jumpa, dia baliklah rumah dia. Masa dia nak melangkah masuk ke rumah dia, bunyi lagi kucing tu. Dia dah tak sedap dah ni. So dia masuk rumah, dia masuk bilik dia, dia ambil phone lama dia. Masa tu dia bertambah yakin yang bunyi itu adalah datangnya dari notification phone lama dia. Dia tengok phone lama dia, memang tak hidup. Dengan perasaan bercampur bau, takut ada, berani pun ada. Takut berani tu sekali ni. Mel decide untuk cabut bateri daripada phone lama dia. Sebelum dia cabut bateri, dia say goodbye to the phone. Macam cakap dulu terima kasih sebab dah berkhidmat untuk aku, sebab ada dengan aku selama beberapa tahun ni. So dia macam appreciate that phone lah. So say goodbye to the phone, and then dia cabut bateri, keluarkan daripada badan phone tu dan letak juga kat tempat yang sama. Sejak dari hari tu, tak ada lagi bunyi notification kucing yang dia dengar sebelum tidur. Cerita ketiga dan terakhir berlaku dekat rumah keluarga Mel pula, di ibu negeri Bumi Kenyalang tu. Dan bagi aku, ini cerita paling what the Kalau jadi kat aku, mungkin aku tak sekuat Mel nak hadap benda ni. Satu malam ni, Mel tidur macam biasa. Mel ni akan tidur dengan adik dia dalam bilik, Lisa. Ingat tak ada Lisa? So sebilik, sekatil. Dalam tidur kita mesti akan ada satu interval, satu jeda, masa yang kita akan terjaga sekejap. So masa tu kita akan selalunya garu-garu ke, menggeliat ke, ataupun ubah posisi tidur ke. Dan seperti manusia normal, benda tu berlaku dekat Mel. So masa dia terjaga sekejap tu, dia ubah posisi tidur dia ke kanan, menghadap ke kanan. Dengan mata yang masih tertutup, masa dia menghadap ke kanan tu, dia dapat rasa nafas dia berbalik ke muka dia. Kau bayangkan, kau bernafas ni, depan kau ada something. So dia macam, kau dapat rasa haba tu balik semula ke muka kau tau. Macam ada sesuatu yang halang depan muka kau. Tu yang dia rasa. Pelik si Mel ni. Dengan keadaan mata tu masih tertutup, dia cuba ubah posisi. Dia terlentang, dia cuba bernafas. Bernafas dia macam biasa, tak ada apa-apa halangan. Dia menghadap ke kiri pula, pun sama, tak ada apa-apa. Dia balik semula ke kanan, dia bernafas. Masih lagi macam tu, terhalang. Ada benda yang menghalang, ada sesuatu yang halang lah depan muka dia. Entah mana keberanian yang dia dapat, dia cuba buka mata. Dia buka je mata, depan mata dia tu gelap gelita. Macam ada benda halang ni depan mata dia. Sepatutnya dalam bilik dia tu akan ada cahaya masuk tau, daripada lampu belakang rumah dia. Akan ada cahaya masuk daripada tingkap lah, ikut tingkap lah. Tapi masa tu dia tak nampak pun cahaya tu, gelap depan mata dia. Kau tahu apa si Mel ni buat? Tengah baring kat bantal ni, menghadap kanan, tengah baring, dia angkat sikit kepala. Angkat, cahaya tu ada. Maksud dia memang betul, depan dia ni, depan muka dia ni ada yang menghalang. Bila dia angkat tengok ada, dia turun balik, dia lentok balik lah ke bantal dia tu. Dan masa tu dia nampak jelas depan mata dia, depan betul-betul depan muka dia, ada satu sosok lembaga hitam botak, dan lembaga tu menghadap ke belakang. Maknanya yang dia tengok tu kepala botak tapi bahagian belakang. Allah, depan mata dia, depan mata dia betul-betul. Si Mel ni punya berani, ataupun mungkin buat berani je sebab dia seorang je masa tu, orang semua dah tidur. Dia tutup balik mata, dia hanya mampu berdoa dalam hati. Macam berdoa je lah, apa-apa, bercakap ke, macam janganlah kacau, aku nak rehat ni. Kalau kau baik mesti tak kacau orang kan. Kalau jahat janganlah ada kat sini. Kalau niat kau jahat janganlah ada kat sini. Tak ada apa-apa penting pun kat sini. Tinggalkan je lah tempat ni, kata dia. Tenang je dia dalam hati ni. Dan dalam beberapa saat saja, nafas dia kembali normal. Maknanya dah tak adalah rasa terhalang ke apa-apa. Dia beranikan diri juga buka mata dia, nampak balik cahaya daripada lampu luar tu, walaupun dalam keadaan tidur atas bantal, kepala kat bantal. So dia dah nampak. Dia sambunglah tidur macam biasa. Esoknya bila dia fikir balik, bila dia ingat balik kejadian tu, barulah dia rasa takut. Takut pun lambat ke? Aku tak tahu ni berpeluh panas ke, berpeluh takut ke, aku tak tahu. So itu dia tadi cerita daripada Kepulauan Borneo. Korang macam mana pula? Nak cerita?
komen dekat bawah ataupun DM IG aku. Nasib baik si Mel ni cerita 3 cerita je. Itu pun dah seksa aku nak syuting ni. Kalau korang nak cerita, jangan lebih 3 lah. Kalau lebih pun aku buat part-part nanti. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Dan a big thank, a big hug juga kepada Mel yang sudi cerita dekat aku kejadian yang dia pernah alami. So kalau korang nak big thanks, big hug daripada aku, ceritalah. Teruskan menyokong channel Harith Sam Simon #HariSemalam dengan tekan butang subscribe, like, butang notification dan juga share kepada kawan-kawan korang. Mungkin kawan-kawan korang pun nak cerita juga. Semoga kita berjumpa lagi di video Hari Semalam yang akan datang, atau mungkin cerita korang pula yang aku cerita nanti. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.